Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini bagi subjek sains tahun 4. Okey, sebelum tu saya kenalkan diri saya dulu. Saya Cikgu Muhammad Khairi akan mengajar kamu sains untuk tahun ni. Okey, cikgu akan tunjukkan kepada kamu buku teks sains tahun 4. Okey, ini adalah buku teks sains tahun 4 bagi sekolah kebangsaan. Okey, cikgu akan edarkan buku ni tak lama lagi lah. Okey, kamu tunggu surat makluman daripada sekolah. Okey, ini adalah senarai kandungan yang cikgu petik daripada buku teks itu sendiri ya. Okey, dekat sini kita dapat tengok beberapa unit yang kamu akan belajar sepanjang tahun ini. Okey, sampai unit 10. Okey, jadi cikgu ringkaskan kepada kamu unit-unit yang kamu akan belajar untuk tahun ni. Okey, unit pertama ialah kemahiran saintifik. Okey, unit kedua ialah manusia, unit ketiga haiwan, unit keempat tumbuhan, unit kelima sifat cahaya, unit keenam bunyi, unit ketujuh tenaga, unit ke-8 bahan, unit ke-9 bumi, dan unit terakhir iaitu unit ke-10 mesin. Okey, pada hari ini cikgu akan langkau terus kepada unit kedua manusia. Tapi kamu jangan risau sebab unit pertama kita akan belajar juga lepas ni. Okey, tapi untuk hari ini kita akan belajar unit kedua, tajuknya ialah manusia. Okey, bagi tajuk manusia ni 3 subtopik yang kamu akan ataupun yang akan kamu perlu kuasai. Okey, yang pertama ialah kamu perlu tahu organ pernafasan manusia. Yang kedua, kamu perlu tahu proses pernafasan manusia. Dan yang ketiga, kamu kena tahu keadaan dada ketika menarik dan menghembus nafas. Okey, ni ada cikgu ada sediakan video. Kamu tengok video ni ya. Okey, ini adalah keadaan tubuh manusia. Okey, yang di bahagian tengah ni ialah kita panggil dia sebagai paru-paru Okey, apa yang melindungi paru-paru tadi ialah kita panggil dia sebagai tulang rusuk. Okey, ini adalah keadaan di mana udara masuk melalui hidung dia terus sampai ke paru-paru. Okey, ini ialah udara keluar daripada paru-paru, sama juga keluar melalui hidung. Dan proses ini akan berulang sepanjang kamu manusia hidup. Okey, jadi manusia untuk hidup dia perlu bernafas. Okey, sistem pernafasan manusia. Okey, manusia perlu bernafas untuk hidup. Seterusnya, semasa bernafas, manusia menyedut udara masuk ke dalam paru-paru dan menghembus udara keluar dari paru-paru. Jadi, pernafasan ni dia melibatkan dua proses, iaitu menarik nafas, iaitu udara masuk ke dalam paru-paru, dan juga proses kedua ialah menghembus nafas, di mana udara keluar dari paru-paru. Okey, paru-paru merupakan organ pernafasan manusia. Okey, manusia bernafas melalui paru-paru. Jadi paru-paru ialah organ pernafasan manusia. Dia berbeza dengan haiwan. Okey, contohnya ikan. Ikan tidak bernafas melalui paru-paru. Ikan bernafas menggunakan insang. Okey, organ terlibat semasa proses pernafasan ialah hidung, trakea dan paru-paru. Lepas ni kita akan tengok yang mana satu hidung, yang mana satu trakea dan yang mana satu paru. Okey, saiz paru-paru kiri lebih kecil berbanding dengan saiz paru-paru kanan kerana jantung kita berada di sebelah kiri. Okey, kita tengok ini adalah organ pernafasan manusia. Okey, jadi tadi cikgu sebutkan organ pernafasan manusia ialah paru-paru. Okey, dalam gambar rajah ni kita akan tengok yang ni ialah hidung. Okey, di mana udara masuk dan
keluar melalui hidung. Yang kedua ialah trakea. Trakea ni adalah saluran di antara peparu, dan juga hidung, di mana udara akan lalu melalui trakea. Yang ketiga ialah peparu. Manusia terdapat sepasang peparu ataupun dua. Sepasang peparu. Proses pernafasan manusia ada dua tadi cikgu sebutkan. Yang pertama ialah menarik nafas, yang kedua ialah menghembus nafas. Kita tengok sewaktu menarik nafas, udara masuk melalui hidung, terus sampai ke trakea dan akhirnya sampai ke paru-paru. Tengok sini ya, hidung, trakea dan paru-paru. Itu menarik nafas. Kalau menghembus nafas, udara daripada paru-paru akan melalui trakea dan keluar melalui hidung. Daripada paru-paru, kemudian ke trakea, kemudian ke hidung. Mudah ni. Yang ni sangat mudah. Akhir sekali, kita akan tengok keadaan dada ketika menarik dan menghembus nafas. Cikgu nak kamu letakkan tangan di atas dada sambil menarik dan menghembus nafas. Cuba letak tangan di dada, tarik nafas, hembus nafas. Apa yang kamu rasa? Kamu akan rasa apa? Bila menarik nafas, dada kita naik ke atas. Manakala ketika menghembus nafas, dada tu turun. Keadaan dada kita akan menaik dan mengembang semasa menarik nafas kerana udara masuk ke badan kita. Keadaan dada kita akan menurun dan mengempis semasa menghembus nafas kerana udara keluar dari badan kita. Tengok sini ya. Udara masuk, kemudian dada mengembang. Dan yang ni pula udara keluar, dada akan mengempis. Untuk kali ini itu saja yang kamu perlu tahu. Cikgu harapkan kamu dapat menjaga keselamatan sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan ya. Sekian, terima kasih. Stay home, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.